Kan? Lelaki perempuan sama. Sebab dalam Quran pun bagi tahu sesungguhnya manusia itu dilahirkan sifatnya mengeluh, berkeluh kesah lagi kikir. Manusia ni mengeluh aja hidup dia. Mengeluh dan kikir. Apa maksud kikir? Kedekut. Kadang-kadang yang teruk tu kedemut. Kedekut campur kemut. Kedemut. Duit tak nak keluar langsung. Korban pun tak nak masuk. Duit ada tapi tak nak masuk. Bagi alasan, mahal lah sekarang. Berapa satu bahagian? Satu bahagian 1,000. Masya Allah. Binatang apa tu? Sembelih apa tu? Lembu Oh, kerbau murah lagi kan? Sapi. Oh. Ha? Kerbau lagi mahal. Oh, di Limbang kerbau murah lagi. Saya pergi Limbang hari itu, sampai dekat roundabout tu ada kerbau. Kan? 1,000 mana tahu. 1,000, mahal betul. Kita boleh cakap harga masuk korban mahal. Astro full package. Netflix bayar bulan-bulan. Top up internet setiap hari. Macam nak mati tak ada internet. Betul tak? Sedangkan duit tu, duit yang Astro full package tadi, kalau kita tolak bulan-bulan 200, sebulan 200. 5 bulan dah settle lah satu bahagian. Nampak tak? Nampak tak? Itu cerita tadi tu. Kita terlupa tu. Berkira kita dengan Allah. Kan? Itu tak boleh, ni tak boleh. Mungut itu mahal betul. 1,000 dekat sana baru 300. Oh, dia kata macam tu. Manusia ni macam tu lah. Berkeluh kesah lagi kikir. Mengungut aja, ada je mengungut. Lambat betul start ceramah ni. Lambat betul. Lama pula pengurusi ni berucap. Dia kata. Dia cakap lah, saya tak cakap. Saya okey je. Kan? Nama Samsul Debat tu nama gelaran tau, bukan bin debat. Ada yang tanya dalam Facebook tu, kenapa nama ayah dia Debat? La ilaha illallah, tanya pula dia. Kan? Sabar je orang ni. Jangan mongot, syukur. Kadang-kadang kenapalah macam ni, kita marah suami kita, abang ni susahlah hidup macam ni. I fed up tau. Nyampah aku. Orang semua bercuti pergi sana pergi sini. Kita sibuk. Suami pun jawab, wahai isteriku, pemaisuri hatiku, biarpun kita bercuti di sibuk, yang penting aku sentiasa berada di sisimu. Macam tu. Apa guna kalau boleh berjalan jauh-jauh tapi suaminya tiada? Itulah, ni masalahnya. Pertama, manusia tak bersyukur. Kenapa? Manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Seronoknya dia pakai kereta besar. Bilalah aku nak pakai kereta besar. Dapat kunci kereta besar, seronok. Tapi waktu bayar kali pertama dah tak seronok. Betul. Kenapalah aku buat hutang baru? Dah elok kereta dulu, dah nak habis bayar. Tengok. Itu dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Ya. Mengungut aja. Bila nak tukar kereta baru? Tak perlu pun. Nak rumah baru. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Dalam rumah tu bukan makin lama makin ramai. Anak seorang demi seorang keluar tinggalkan rumah. Seorang masuk asrama, seorang masuk universiti, masuk kolej. Lepas tu bila dah kahwin, lagi tak nak duduk dengan kita. Sudahnya rumah kita ada 7 bilik. Orangnya kita berdua sahaja dengan isteri kita. Bergema rumah tu.
Abang. Apa? Jom makan. Apa? Pekak ke. Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Air minuman semakin banyak jenis, tapi air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis, extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai, agaknya lah. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifannya semakin teruk. Pangkat tinggi, bodohnya melantun. Bodoh betul-betul. Saya tak cakap orang sini, tempat lain. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Tanya orang-orang lama, dia faham maksud teman sejati, kawan baik. Kalau kawan dia sakit, dia nangis. Kenapa kau tak beritahu aku kau sakit? Dah berapa lama kau sakit ni? Macam tu kawan baik. Kau nak pakai duit, cakap dengan aku. Kenapa kau tak cakap? Oh, itu baru teman sejati. Aku ni bukan kawan kau. Berapa banyak kau nak pakai? 2,000 je. 2,000? Nah, ambil 100. 100 saya boleh bagi pun. Tapi dia punya garang sebab kawan punya besar daripada kawan yang lari. Nampak tak? Tu dia. Syukur. Biarlah kadang-kadang kita tengok suami kita tidur berdengkur. Macam-macam cara. Ada bunyi mengunyah. Nyam. Makan apa orang tua ni lah. Ada bunyi ngasah gigi, krik, tajam gigi ni kan. Yang seorang tu memang daripada kecil duduk tepi pelabuhan. Bunyi cerai berdengkur, bunyi sombong kapal. Esok bininya tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Kadang kena belajar syukur. Biarlah rumah kita kecil, rumah dia besar, syukur. Sebab waktu tak ada orang, sunyinya sama. Biarlah kereta dia kereta import mewah, kereta kita ni kereta biasa-biasa je. Pro 2 Asia. Syukur sebab waktu servis murah. Kereta import ni ingat servis murah ke? Selamat datang. Dia selamat datang 1,000 dah tu. Belum musik kereta lagi dah ada 1,000. Syukur. Mana? Biarlah baju kita ketat, tu tandanya kita cukup makan. Banyaknya nak kemas kat rumah ni, syukurlah tu tandanya kita ada rumah. Banyaknya baju nak lipat, syukurlah tu tandanya kita ada pakaian. Baju ni baru tempah tahun lepas, dah ketat tak muat, tu tanda cukup makan. Biarlah isteri kita ni gemar berletih. Orang perempuan memang itu hobi jadi rumah, berceramah walaupun tak ada tajuk. Syukur, jangan murut. Kenapalah isteri aku ni banyak cakap? Syukurlah. Orang perempuan ni kalau banyak cakap, okey, itu tandanya dia ada di rumah. Dia bukannya berpeleseran di tempat yang tak tentu arah ni. Syukur. Nampak tak?
Orang perempuan dia beletih paling lama pun 4 minit aja paling lama. Dia dah penat kan, dia minum air. Lepas tu dia sambung balik. Dia tak tahan tu. Seorang tidur di rumah. Jangan merungut suami tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita dan bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan malam ni. Padahal betul orang lelaki ni kalau dia penat bunyi dia lain. Dia ada satu tahap tu dia dengar dia sampai dekat chorus tu. Climax tu dia macam tercekik sikit. Orang perempuan pun langsung letak kat hidung. Hidup lagi tak? Hidup lagi, hidup. Itu jarang dapat tu. Sekali-sekala je boleh dapat. Syukur. Kurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Allah bagi ujian, Allah suruh kita berkorban, kita buat pengorbanan dalam hidup kita. Percaya pada hikmah, ada benda lain Tuhan nak ganti untuk kita. Allah bagi kita susah, tiba-tiba berniaga tak jadi, hampir bankrupt. Rupa-rupanya salah satu hikmah Allah nak suruh kita usaha lagi satu. Yang kedua, Allah tunjukkan dengan kita waktu kita susah siapa yang datang tolong kita. Itu yang penting. Jadi kita kena belajar bersyukur, percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Yang keempat, redha dengan apa juga yang Tuhan berikan kepada kita. Kerana kita yakin redha itu ganjarannya adalah pahala dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, ganjaran, wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Faham tu? Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang kita gemar pula cakap, aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas lah tu. Itu sebabnya kalau kita buat tu kena ikhlas. Ikhlas untuk memudahkan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berkorban ni ada satu perkara yang kita kena buat. Kita kena buat. Berkorban. Saya nak petik surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang menguntungkan, yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakit. Surah As-Saff ayat 10. Ayat 11, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan dua perkara, harta benda dan diri kamu. Maknanya duit kita keluarkan di jalan Allah. Duit kita pastikan kita usahakan di jalan Allah. Jangan fikir buat benda-benda. Kadang-kadang tu sebab ada orang cakap, bila orang tengok kau ni duit kau kenapa lebih baik kau buat macam ni, buat macam ni. Suka hati akulah duit aku, kau apa sibuk? Salah. Syukurlah ada orang tegur kita. Daripada kau habiskan macam ni, baik kau bawa pergi umrah. Orang tegur kita. Contoh. Jadi makna kata dalam hal ini dia beritahu diri sendiri dan harta benda. Diri sendiri jaga perangai. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Kemudian ayat yang ke-11, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, berjuang membela menegakkan agama Allah dengan harta benda diri kamu, yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat sebenar. Ayat 12, apakah lagi? Allah apakah keuntungannya? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga.
Tu balasan dia. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa. Melainkan ada kat sini berani. Alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 6, bulan 7 ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah sebab tak sedar diri. Kita ada dosa tak? Ada dosa, mesti ada. Takkan kita tak ada dosa, mesti ada dosa. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Kemudian dalam surah As-Saff ayat ke-12, Allah akan mengampunkan dosa, masukkan kamu dalam syurga mengalir bawahnya berapa sungai serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik dalam syurga Adnin. Ayat yang ke-13, dan ada lagi limpah kurnia yang kamu suka, iaitu pertolongan daripada Allah, yang mana Allah juga memberi kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikanlah berita menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Makna orang yang percaya je yang akan buat. Orang yang tak percaya, contoh, dia tak masuk korban. Macam mana? Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang diberikan kelapangan, yakni kemampuan untuk melaksanakan korban, tetapi dia tidak melakukannya, maka usahlah dia hampir ke tempat solat kami. Itu dalam satu hadis Nabi sebut. Maknanya Nabi nak bagi penekanan, suruh kita sertai korban. Jadi makna kata, kalau kita berjuang bela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri, kita dah faham ada 4 kelebihan Allah Ta'ala akan bagi. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga Adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Takkan Allah Ta'ala tipu? Dan begitu juga kalau kita tengok, sebagai apa kita melihat pada hari ini, bila kita buat sesuatu ni, berkorban yang kita buat. Contoh, orang perempuan sanggup berhenti kerja sebab nak jaga suami di rumah, jaga anak suami di rumah. Percaya cakap saya, besar pahalanya. Yang ramai hari ni lelaki paksa bini dia pergi kerja. Kau kerja, mana cukup duit kat rumah ni? Dia paksa isterinya kerja. Dia tak kerja. Nampak tak? Itu sebabnya penting. Kita yang kita nak kerja ni, kebahagiaan kat mana? Kebahagiaan di mana? Saya teringat saya ceramah dekat Masjid Kuala Pilah. Ada satu masjid di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya ceramah maulud masa tu, saya tanya, "Makcik, apa maksud selawat, makcik? Makcik, apa maksud selawat?" Menyaut seorang makcik tu, "Nak ceramah lah." Tanya pula. Dia pernah marah pula. Tersaun berceramah tu. Tadi nasib baik tak ada yang apa. Kalau kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu, sesiapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Lebih baik kerja dunia, kerja akhirat, dunia pun dapat, daripada kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Contohlah, saya bagi contoh paling senang, korban. Apa keuntungan dunia masuk korban? Pun cerita saya. Apa keuntungan dunia orang yang masuk korban? Dan betul atau tidak, tengok balik dekat senarai nama yang buat korban tu. Tengok balik. Betul atau tidak, sebahagian besar nama-nama tu adalah ulang tahun-tahun dulu punya. Orang yang sama juga bagi. Betul tak? Betul. Tak jawab pun aku tahu betul. Sebab dia dah rasa kelazatannya berinfak di jalan Allah. Allah akan ganti lagi. Allah akan ganti lagi. Allah akan ganti lagi. Itu sebabnya, apa keuntungan dunia? Korban. Kalau yang untung dunia pun orang yang ada kebau dengan lembu. Sebab dia jual, dia dapat hasil. Kita ni tak dapat hasil. Di dunia ni tak dapat. Kita bayar 7,000, 8,000, 1,000 satu bahagian. Kita bayar.
kesanggupan kita sendiri, rela hati kita, insya-Allah Allah berkati kehidupan kita. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hidup kita ni perlu berkorban. Tu sebab P. Ramlee kata, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Kenapa? Sebab nak lambangkan kasih sayang kita, kita berkorban. Buat yang terbaik. Seorang ibu tahan tak makan, yang penting biar anak dia makan. Betul tak? Itu contoh keberkatan yang ada. Keberkatan yang ada. Hidup dalam dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi jangan kita leka. Selagi mana boleh berkorban, keluarkan duit untuk jalan Allah, kita buat. Ganjarannya Allah Ta'ala dah sebut dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Setingat saya dalam satu surah Az-Zumar ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu. Salah pula, bukan tu ayat dia. Bukan tu ayat dia. Kejap, nak ingat balik. Dah lupa dah ayat tu. Malam ni boleh lupa sebab air kosong rasanya. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina, betul. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba, qul ya ibadiyallazina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Kita melampaui batas ni, kita sendiri yang buat. Akhir-akhir ni saya tengok ramai orang bergaduh tentang isu nak wujudkan satu lagi jantina. Kan? Rupanya ada lelaki, ada perempuan, ada satu lagi tu lewan. Peremaki. Macam tu lah nama. Macam tu lah. Dia bayang melampau. Dah elok-elok lahir senapang, kenapa nak buang senapang? Macam tu. Tak pening kepala. Macam tu lah. Ramai yang melampaui batas hari ni. Kalau pukul tu sampai mati. Rotan anak sampai mati. Budak kecil dekat tadika tu boleh hentak-hentak kepala. Ya Allah. Pusat asuhan tak boleh sabar dengan budak kecil. Kita katalah budak kot. Macam tu lah dia. Hari ni melampaui batas atas diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala beritahu, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebab hidup kita ni kena ingat, kita ni banyak buat salah, banyak buat dosa. Tapi bukan cakap tuan-tuan dan puan, termasuk yang bercakap ni. Sama je. Kadang-kadang tadi si tegur air kosong, berdosa dah sebab tuan rumah terasa hati. Kan kadang-kadang saya gurau aja, tapi orang terasa. Kadang-kadang ada netizen kutuk-kutuk, dia tak tahu. Dia marah-marah saya tu, dia tak tahu tu Samsul lain. Contohlah kan. Tapi saya maafkan. Itu sebab hidup kita ni kena sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Ujian dan dugaan akan datang. Berkorban. Kita nak senang, kita nak kaya, kita nak mudah hidup, tapi modal tak nak keluar. Mana ada orang berjaya tapi tak keluar modal? Cakapkan saya. Tak ada. Paling tidak modal tenaga. Benar tak? Suami isteri, tanyalah ayah anda bonda ni. Dulu susah. Nak besarkan anak susah. Bukan macam hari ni semua dah ada. Dulu mana ada? Dulu masjid ni kayunya dulu. Kalau sujud Hami Allah liman hamdah.
Allah, jatuhlah seorang tu bawah. Dulu, sekarang tengok, punya cantik je. Dengan ukiran dia. Tengok tak boleh tengok sini, tengok dekat sana. Dekat skrin, ada TV lah. Asyik betul. Tu belum cerita tu, lampu tu, macam tu. Ukiran dia. Kapet ni, ya Allah, kalau sujud terbenam muka. Dengar cara pun lain. Azannya lain, imamnya lain. Apa lagi yang kita nak? Orang dulu-dulu susah. Berkorban ni, ikat perut. Dulu, mak ayah kita pergi kerja jalan kaki je. Berbatu-batu. Hari ni naik kereta pun pemalas pergi kerja. Dulu nak pergi sekolah jalan kaki berbatu-batu. Kasut sangkut dekat tengkuk. Betul tak ayah anda dulu? Kasut ni sangkut dekat tengkuk jalan. Biar kaki dia rosak, jangan kasut tu. Dulu sekolah semua jauh-jauh. Sekarang sekolah depan muka pun tak pergi. Depan rumah aja sekolah. Sini sekolah, sana sekolah, sini sekolah, sini sekolah. Termasuk sekolah memandu pun ada. Allahu Akbar, mudah betul hidup hari ini. Tapi itulah dia. Kita kena syukur. Itu sebab kejar keberuntungan akhirat, jangan kejar keuntungan dunia. Kita akan rugi. Kesenangan di dunia ni adalah kesenangan yang memperdayakan. Tipu-tipuan belaka. Tipu-tipuan belaka. Beli rumah besar, kita rasa seronok. Tak lama tu ada rumah lagi besar pada rumah kita. Beli kereta baru, jangan risau, nanti akan ada kereta baru lagi. Jenis yang sama, jenama sama, tapi model yang paling baru. Beli handphone, telefon dahsyat. Tiba-tiba tak sampai 24 jam keluar jenis yang sama, lagi baru lagi. Lagi hebat, lagi canggih.